dan rakan-rakan pendengar yang dirahmati Allah sekalian ya. Suara saya jelas ya Cik Syazah ya pagi ni? Ya, very clear Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya diberi tugasan untuk menyampaikan kepada tuan-puan berkenaan surah Al-Mumtahanah ya. Jadi untuk surah ni paling kurang ada 3 nama tuan-puan ya. Yang pertama tuan-puan boleh baca dengan Al-Mumtahanah. Yang kedua Al-Mumtahinah. Yang ketiga Al-Mawaddah ya. Al-Mumtahanah ha baris atas ataupun ha baris bawah Al-Mumtahinah ataupun Al-Mawaddah. Jadi untuk nota pagi ni saya akan paparkan kepada tuan-puan satu sedutan daripada buku Kompas 114 ya. Ni Kompas 114. Cuma huraiannya tak sepenuhnya daripada inilah ya. Mungkin ada bahagian yang saya rasa ada baiknya saya tambah, kita tambahlah ya. Ataupun ada baiknya saya kurangkan, saya akan kurangkanlah ya. Mengikut waktu yang telah ditetapkan. Saya diberi masa 1 jam 30 minit ya. Maksudnya kita ada sampai jam 10.30. Jadi mudah-mudahan Allah beri kelapangan kepada tuan-puan dan saya untuk kita selesaikan kefahaman kita tentang surah Al-Mumtahanah ni. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Mumtahanah kalau dibaca dengan ha baris atas maksudnya perempuan yang diuji. Kalau ha itu baris atas. Tetapi kalau dibaca dengan Al-Mumtahinah ha baris bawah iaitu surah ini mengandungi ujian. Ya? Surah Al-Mumtahinah iaitu surah yang mengandungi ujian ataupun yang menguji. Ada beza sikit, ha baris atas ataupun ha baris bawah dan dua-dua itu kita boleh pakai untuk surah ni. Ya, sebab tu kalau tuan-puan perhatikan dalam mushaf pada nama surah ha itu tidak diletakkan baris. Tuan-puan perhatikan kat bawah ni. Surah Al-Mumtahinah ha tu bagi apa ya? Tidak diletakkan baris supaya ada pilihan lah yang kita boleh baca. Kita boleh pilih untuk baca ha baris bawah ataupun ha itu baris atas. Ni bagi atas ni kat mana ni? Baris atas ni untuk huruf nun bukan huruf ha. Ya. Tapi apa pun yang lebih masyhurnya adalah dengan sebutan Al-Mumtahanah. Ya. Walaupun begitu tidak menafikan sebutan Al-Mumtahinah kerana surah ini banyak mengandungi ujian-ujian ya. Jadi itu yang kita boleh dapati melalui nama surah. Nama surah yang ketiga dikenali juga dengan Al-Mawaddah, kasih sayang. Kerana dalam surah ini ada beberapa kali Al-Mawaddah disebut. Ayat yang pertama ada lafaz Al-Mawaddah dan tuan-puan nanti bila ada kelapangan tuan-puan boleh tengok juga Al-Mawaddah tu disebut berapa kali dalam surah ini. Dalam ayat yang pertama sahaja Al-Mawaddah disebut 2 kali ya. 1, 2 ya. Jadi kalimah Al-Mawaddah inilah yang mudah-mudahan kita boleh belajar. Terutama saya difahamkan kita punya tema lebih kepada wanita ya. Jadi walaupun surah ini, permulaan surah itu bukan merujuk kepada wanita, tetapi dengan lafaz mawaddah yang ada, maka wanita boleh belajar sesuatu lah ya. Dan kena jelas ya, walaupun ada ayat yang cerita tentang wanita, ayat itu bukan khusus untuk wanita. Artinya tuan-puan kalau ada pasangan, ada anak lelaki boleh maklumkan ya. Mana-mana ayat yang sebab nuzul ataupun peristiwa yang berkaitan kalau ada cerita tentang wanita ya, itu tidak semestinya ditujukan kepada wanita semata-mata. Jadi ini pembetulan ataupun pemurnian yang kita nak kena faham lah ya. Ayat yang mana contoh Al-Mujadilah ataupun surah-surah yang ada cerita At-Talaq, At-Tahrim, ada cerita tentang wanita ataupun surah An-Nisa sekalipun pengajarannya itu tidak terbatas kepada wanita. Hatta kalau ada cerita dalam surah At-Tahrim nanti cerita tentang isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, isteri Firaun, ya, Maryam, itu watak-watak wanita yang disebutkan tetapi itu pengajarannya adalah untuk semua termasuk lelaki ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak masuk surah Al-Mumtahanah, saya teruskan. Status surah ini adalah madaniyah iaitu turun selepas hijrah. Jadi masalah surah ini di banyak hukum hakam. Jadi saya harap saya tidak terbuai dengan hukum hakam dan mudah-mudahan soalan yang tuan-puan lontarkan kepada saya nanti pun bukan mengenai hukum hakam ya. Sebab nanti bila kita dah termasuk bidang hukum ataupun fiqah, dia akan jadi perbincangan kita tu payah nak habis. Ya.
Jadi saya nak bincang pada perspektif tadabbur lah, ataupun pada perspektif Al-Quranul Karim, ya. Bukan pada perspektif fiqh ataupun hukum hakam. Jumlah ayat 13 sahaja, 13 ayat. Tapi oleh kerana ayat-ayat dia panjang, maka 13 ayat itu dimuatkan sekitar 2 muka surat lebih. Ya. Jadi 13 ayat ni 13 ayat yang panjang. Kemudian tuan-puan perhatikan jumlah kalimah 348 kalimah, jumlah huruf 1051. Maka paling kurang bila kita selesai baca surah Al-Mumtahanah ini, kita dapat ganjaran mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya 10,510, darab 10 lah. Ya, itu minimum, boleh jadi lebih. Ya, dan lebih baik kalau kita cermati dari sudut tadabbur ataupun pengajaran daripada surah. Surah sebelum, surah Al-Hash. Turutan penurunan surah yang ke-91 turunnya bermula daripada surah Al-Alaq. Kemudian turun selepas surah Al-Ahzab. Artinya kalau ikut penurunan, surah ini surah yang turun selepas surah Al-Ahzab. Muka surat mushaf surah, tuan-puan boleh buka muka surat yang ke-549. Jumlah halaman mushaf surah 2 muka lebih. 2 muka setengah, ya. Juzuk mushaf ini juzuk yang ke-28. Jadi juzuk yang ke-28 ni agak unik, ya tuan-puan. Iaitu juzuk yang tengah-tengah makiyah, adanya surah-surah madaniyah. Ya. Jadi ini kita boleh fahami bahawa Al-Quranul Karim tidaklah disusun berdasarkan kronologi sejarah. Ya, tidak mengikut kronologi sirah. Ya, bahkan kita akan dapati ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan surah Al-Mumtahanah pun tidak disusun begitu. Ayat 1 ceritanya selepas perjanjian Hudaibiyah, ya, sebelum Fathu Makkah. Tetapi ayat yang lain pula ada ayat yang turun serta-merta selepas perjanjian Hudaibiyah. Ini berarti turutan susun ayat itu, penurunannya tidak seperti yang kita dapat pada hari ini. Ya. Jadi awal penurunannya tu boleh jadi turun yang ini dulu pada perjanjian Hudaibiyah, kemudian dekat dengan Fathu Makkah baru turun ayat 1. Ya. Jadi ayat 1 tu turunnya lambat lagi daripada ayat yang belakang. Ya. Okey, itu latar belakang surah Al-Mumtahanah. Tuan-puan, sebelum kita teruskan lagi perjalanan surah Al-Mumtahanah, saya nak ajak tuan-puan tengok sekejap, ya, iaitu perjalanan sirah. Sebab surah Madaniyah ni adalah surah yang banyak berkaitan dengan sirah lah, ya, ataupun nama lainnya asbabun nuzul. Jadi saya nak tunjuk sekejap kepada tuan-puan tentang penurunan surah, ya. Tentang penurunan surah ataupun yang disebut sebagai peta sirah. Mohon keizinan sekejap, ya. Okey. Ini peta sirah surah. Ya. Jadi ini tuan-puan boleh dapatkan dalam Kompas 114. Hasil tulisan daripada Ustaz Syahri Abdul Rahman, ataupun nanti mudah-mudahan admin bolehlah snap, ya, untuk bahagian inilah, ya. Okey, dalam peta sirah ini tuan-puan, surah Al-Mumtahanah turun selepas hijrah. Iaitu kalau kita perhatikan bahagian atas ni, ya, bahagian atas surah yang ke-60 turun pada era sekitar 6 Hijrah. Ya, tapi ada juga yang selepas ini turun sikit. Kemudian ada juga ketika Fathu Makkah. Sebelum sikit pada Fathu Makkah. Jadi ada 3 timeline lah untuk surah Al-Mumtahanah. Saya padam balik sikit, ya. Okey, mohon maaf. Okey, ayat surah yang ke-60, surah Al-Mumtahanah, ada 3 bahagian, ya, untuk turunnya surah ni. Yang pertama, turun ketika sekitar perjanjian Hudaibiyah. Lebih tepatnya selepas lah, bukan sebelum. Ya. Yang kedua ada lagi yang turun selepas juga perjanjian Hudaibiyah, sekitar ni juga, iaitu tahun 6 Hijrah. Kemudian ada lagi ayat yang Allah tegur satu peristiwa, iaitu sekitar 8 Hijrah ataupun sebelum sikit, sebelum Fathu Makkah.
Ya, jadi kita ada 3 penurunan lah. Ya, dan ayat yang disusun tu tidak mengikut kronologi ni lah. Ya, jadi soalan yang kadang-kadang orang tanya, kenapa ayat yang disusun tidak mengikut kronologi sirah? Maka jawapannya adalah kerana Al-Quran tidak tunduk kepada mana-mana kaedah. Kalau kaedah manusia boleh fikirkan, manusia akan kata ikutlah, ceritalah, ikut sirah, timeline, lagi senang kan? Tapi tidak, kerana Al-Quran tidak tunduk kepada mana-mana kaedah yang difahami ataupun kaedah yang biasa digunakan oleh akal manusia. Ini berarti susunan Al-Quran bukan daripada manusia. Ya, bila susunan Al-Quran bukan disusun oleh manusia, bila dicermati keindahannya, kita dapati keindahannya itu tidak langsung menggambarkan sebarang kecacatan. Nampak makin indah. Ya, keindahan itulah akhirnya kita jelaskan bahawa ia bukan sahaja bukan daripada manusia, ia juga bukan daripada sebarang makhluk, termasuklah jin. Ya, akhirnya keindahan yang terlalu luar biasa ini kita dapati ia adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak masuk satu persatu surah Al-Mumtahinah. Ya, sebelum kita pergi jauh, kita nak cermati juga dari sudut asbabun nuzul. Ya. Jadi asbabun nuzul dia ada beberapa sebab lah untuk surah Al-Mumtahanah. Jadi saya bacakan ya riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh dalam kitab Asbabun Nuzul, iaitu antara tokoh ilmuannya adalah Al-Wahidi ya. Al-Wahidi wafat pada 468 Hijrah. Al-Wahidi dia ada nukilkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Asbabun Nuzul. Apa itu Asbabun Nuzul? Peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat. Ya. Jadi bila kita cermati yang itu, mudah-mudahan kita dapatlah gambaran berkenaan dengan surah Al-Mumtahanah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cerita yang pertama adalah cerita berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah merupakan salah seorang yang mengikuti dalam perang Badar. Tetapi ada perkara yang telah menyebabkan Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan sesuatu yang di luar perintah Rasulullah SAW. Kalau dengan bahasa lebih kasarnya, Umar Al-Khattab mengatakan ini adalah perbuatan munafik, perbuatan khianat. Ya? Tapi akhirnya Rasulullah jelaskan itu bukan perbuatan khianat. Ya? Tapi ada sebab-sebab tertentu menyebabkan Hatib melakukan sedemikian, dan Rasulullah memaklumkan bahawa Hatib ini telah dijanjikan oleh Allah untuk masuk syurga. Jadi ada perincian kisah dia. Saya rasa kalau saya bentangkan perincian kisah tu, dia akan jadi panjang. Ya? Tapi cukup tuan-puan, kata kuncinya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ni kata kunci yang pertama. Ya? Jadi ini untuk ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Ya? Kemudian tuan-puan akan dapati ada lagi cerita yang lain. Ya, iaitu cerita tentang keadaan orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini apabila mereka tinggalkan Mekah, ini dah tahun ke-6 Hijrah ya tuan-puan. Ini jarak masa yang tidak dekat, tetapi mereka ada kerabat mereka yang masih lagi tidak beriman. Bila kerabat mereka yang belum lagi beriman itu ada sedikit semangat kecintaan kepada keluarga mereka, ya. Jadi walaupun begitu, ada dalam kalangan mereka ini, ya, yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang kafir Quraisy. Contohnya Rasulullah SAW sendiri pun pernah berkahwin dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Ummu Habibah ini adalah anak Abu Sufyan. Ya, Ummu Habibah adalah anak Abu Sufyan. Artinya Rasulullah SAW juga ada hubungan dengan orang kafir Quraisy, iaitu bapa mertua dia. Ya? Dan ini yang berlaku dalam kalangan muhajirun terutamanya. Bila mereka berhijrah, ada keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan itu ada perasaan sayang pada keluarga. Ya? Itu kita tak boleh nak nafikan, kerana manusia memang kita terikat dengan perasaan sayang, itu mawaddah. Ya? Itu cerita yang kedua. Jadi kita kata kunci yang pertama Hatib bin Abi Balta'ah. Kata kunci yang kedua adalah Ummu Habibah binti Abi
Sufyan. Untuk yang ini saya gunakan kata kunci dengan nama orang lah ya. Tuan-puan, kemudian ada lagi kisah di mana Asma binti Abi Bakr ya. Asma binti Abi Bakr ya, merupakan orang yang telah pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ibunya iaitu Qutailah bintu Abdul Uzza yang pernah menjadi isteri kepada Abu Bakr. Kemudian bila Abu Bakr beriman, Qutailah tetap dengan pendiriannya tidak mahu beriman, maka Abu Bakr menceraikan Qutailah. Ya. Tapi ada hubungan Qutailah dengan anak dia. Satu hari Qutailah dia datang menemui Asma bintu Abu Bakr, dia bawa barang-barang ataupun makanan-makanan kegemaran Asma binti Abi Bakr ya, ataupun dengan bahasa lainnya bawa hadiah, bawa barang ya. Tapi Asma binti Abi Bakr tidak terus menerima hadiah tersebut. Sebaliknya Asma diminta Aisyah tanya kepada Rasulullah SAW boleh atau tidak untuk dia menerima kunjungan ibunya yang masih lagi tidak beriman, iaitu Qutailah ya. Jadi kata kunci yang ketiga Qutailah dan Asma. Qutailah ni isteri Abu Bakr, Asma anak Abu Bakr ya. Jadi kita ada 3 kata kunci, Hatib bin Abi Balta'ah, yang kedua Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang ketiga adalah Asma dan Qutailah. Cerita yang keempat tuan-puan, kata kuncinya adalah pada tahun perjanjian Hudaibiyah, ada mereka yang datang ke Madinah melarikan diri daripada Mekah. Tujuannya kerana mereka ingin memeluk agama Islam. Dan ketika itu ada beberapa orang muslimat ya, termasuklah Subay'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah. Dia kata kunci yang keempat, Subay'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah ya, iaitu dalam ketika dia keluar daripada Mekah ya, sampai di Madinah, dia ni bertembung dengan suami dia. Suami dia ni masih lagi kufur. Jadi suami dia minta untuk diserahkan balik Subay'ah binti Al-Harith Al-Aslamiyah. Subay'ah Al-Aslamiyah. Tetapi turunlah ayat menunjukkan bahawa wanita yang beriman, kalaupun suami mereka ini masih kafir, pun dalam perjanjian Hudaibiyah itu perlu diserahkan kepada Mekah ya. Tetapi ayat itu turun menunjukkan bahawa wanita yang isteri kepada orang kafir tidak lagi diserahkan kepada suaminya ya. Tetapi tidak sebaliknya, kalau lelaki yang keluar dari Mekah perlu diserahkan baliklah ke Mekah. Jadi kita ada kata kunci yang keempat, Subay'ah Al-Aslamiyah ya. Kata kunci yang kelima tuan-puan, ini untuk kisah ya tuan-puan ya. Iaitu ada cerita tentang wanita-wanita yang berhijrah daripada Mekah datang ke Madinah. Lalu Allah perintahkan Nabi SAW untuk uji. Mereka ini datang ke Mekah ni, datang ke Madinah, adakah kerana cenderung untuk memeluk agama Islam, ataupun mereka ini ada masalah rumah tangga, larikan diri daripada suami ya. Maka disebabkan ayat itulah surah ini bernama Al-Mumtahanah ataupun Al-Mumtahinah, iaitu untuk uji wanita, dia buat tu adalah kerana perasaan ataupun kerana agama ya. Jadi itu kata kunci yang kelima, wanita-wanita yang berhijrah. Jadi ada beberapa nama lah, cuma dekat sini memadai kalau kita sebut Al-Muhajirat. Kata kuncinya adalah Al-Muhajirat, wanita yang berhijrah daripada Mekah datang ke Madinah. Kemudian kata kunci yang keenam ya, iaitu peristiwa yang berlaku kepada orang beriman yang miskin, yang mana mereka mengkabarkan berita orang beriman ini kepada orang Yahudi. Lalu orang Yahudi merancang perkara buruk terhadap orang beriman, lalu turunlah ayat yang ke-13. Jadi kita ada 6 kisah ya. Jadi saya tak perincikan kisah ini, saya sekadar senaraikan ya. Mudah-mudahan kalau tuan-puan nanti ada kelapangan, tuan-puan boleh buka ya
cerita-cerita berkenaan, ataupun kalau ada soalan atau perinciannya saya akan ceritalah pada tuan-puan ya. Okey, kita nak pergi dahulu dalam ini ya. Ya. N yang pertama ini nama ya, nama surah. Nama surah ini disebut dalam ayat yang ke-10. Iaitu ada lafaz famtahinuhun. Maka ujilah mereka ya. Ayat yang ke-10 Allah kata famtahinuhun. Uji mereka. Uji siapa ni? Uji orang yang berhijrah. Al-Mumtahinah, surah ini mengenai ujian keimanan yang menimpa seorang sahabat Nabi dan ahli Badar, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah menjelang pembukaan Mekah. Kalau namanya Al-Mumtahanah, wanita yang diuji keimanannya, iaitu seorang Muslimah yang datang pada Rasulullah dari Mekah selepas perjanjian Hudaibiyah. Ya? Jadi ini bukan sekadar Subai'ah Al-Aslamiyah, tapi wanita-wanita yang berhijrah, bukan seorang lah. Ya? Kalau kita dapati dalam sirah ada ramai lagi yang keluar daripada Mekah, berjaya keluar daripada Mekah, kemudian datang ke Madinah. Maka ada hukum-hukum di sana ya. Perbincangan tentang hukum. O ini merujuk pada objektif surah. Ya tuan-puan, kalau dalam buku Kompas ini, pendekatannya adalah kita guna pendekatan no SMS untuk kita kenal perjalanan surah. Ya? Perjalanan surah, no SMS, N nama, O objektif surah. Maka objektif surah ini melengkapkan hukum syariat mengenai hubungan mukmin dan kafir. Kalau anda perhatikan, surah sebelumnya adalah surah Al-Hashr. Ada cerita tentang Bani Nadir. Ya? Dan di sana itu ada cerita berkenaan dengan hubungan orang beriman dengan orang Yahudi yang kufur, iaitu Bani Nadir. Ya? Maka di sini dalam surah Al-Mumtahanah, hubungan itu dijelaskan pada sudut yang lain, iaitu hubungan orang beriman dengan orang kafir yang jauh. Tapi orang kafir yang jauh itu di Mekah, ya? Dan mereka ni musyrikin. Jadi beza ya tuan-tuan. Kalau dalam surah Al-Hashr, hubungan itu orang beriman dengan orang kafir dalam kalangan ahli kitab. Orang Yahudi, dan mereka ini berada dekat ataupun dalam kawasan Madinah. Berbeza untuk surah Al-Mumtahanah, ini rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah, hubungan orang beriman dengan orang kafir yang berada seberang sana, iaitu di Mekah, dan warga kafir di sana adalah orang kafir musyrikin Mekah. Ya? Ini objektif ya. Maka dalam surah As-Saff pula menjelaskan bahawa ada peperangan yang dilalui oleh orang-orang yang beriman ya, untuk melengkapkan lagi, untuk memahami lagi hubungan antara mukmin dan kafir. Jadi ada waktu hubungan mukmin ini kena jaga hubungannya dengan orang kafir dalam kalangan orang Yahudi ataupun orang musyrikin Mekah. Ya. Dan ada waktu dalam surah Al-Hashr itu juga orang Yahudi itu diperangi. Ya. Dalam surah Al-Mumtahanah, iaitu lebih kepada ada keadaan tertentu kita dibenarkan untuk berinteraksi dengan non-Muslim. Ya. Iaitu contoh Asma dan ibunya Qutailah. Ya. Kemudian turunnya As-Saff menjelaskan bahawa ada keperluan orang-orang beriman ini memerangi orang-orang kafir yang memang memerangi Islam. Ya, itu dalam surah As-Saff. Jadi Al-Hashr, kemudian Al-Mumtahanah dan surah As-Saff saling berantai antara kedua surah ini. Dan tuan-tuan, uniknya surah Al-Mumtahanah ni ia diapit oleh dua surah Sabbaha. Ya. Kalau tuan-tuan pergi pada surah Al-Hashr, permulaan surah itu Sabbaha, kemudian selepas surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff juga surah yang bermula dengan Sabbaha. Jadi surah Al-Mumtahanah ini diapit dengan dua surah tasbih. Ya. Sebelum surah Al-Hashr, adanya surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Ya. Cerita tentang wanita yang mengadu, kemudian surah Al-Hadid sebelumnya. Jadi kalau kita tengok pada susunan surahnya begini tuan-puan ya. Susunan surah Al-Hadid,
Al-Hadid ini surah tasbih, sabbaha permulaan surah. Kemudian Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ini bukan sabbaha, tapi ini adalah permulaannya qad sami'a. Al-Hash sabbaha. As-Saff sabbaha. Al-Mumtahanah ini ya ayyuhalladzina amanu. Jika kita perhatikan, ya, penyusunan surah ini agak unik kerana ada 3 sabbaha yang berantai, tetapi setiap sabbaha yang ada ini diapit ataupun dipisahkan dengan surah yang tidak bermula dengan sabbaha. Jadi ini Al-Hadid tasbih, Al-Hash tasbih, Al-Saff tasbih. Tapi tengah 3 surah ini ada surah yang bernama wanita, Al-Mujadalah dan Al-Mumtahanah. Ada sesuatu yang kita boleh belajar, ya, daripada Al-Mujadalah dan Al-Mumtahanah yang berada di tengah surah tasbih ni. Kalau tuan-tuan perhati, ya, rentak Al-Hadid ni, Al-Hadid ni maksud apa? Al-Hadid ni maksudnya bersih. Al-Hash maksudnya berkumpul. As-Saff maksudnya saf. Ini merujuk kepada kekuatan ayat 57, 59, 61. Ya. Cuma kekuatan itu diiringi oleh dengan kewujudan wanita di tengah kekuatan tersebut, iaitu Al-Mujadalah dan Al-Mumtahanah. Jadi mudah-mudahan wanita-wanita yang ada jangan memandang ringan dengan peranan anda, ya. Ya, anda adalah sumber kekuatan kepada seseorang lelaki untuk berjuang di jalan Allah. Ya, bahkan untuk membimbing anak-anak pun, ya, wanita itulah yang banyak berada dengan anak-anak, ya. Anak-anak bukan sekadar anak perempuan, bahkan anak lelaki. Maka perlu diperhatikan Al-Hadid, Al-Hash, As-Saff itu berjaya bila adanya wujud wanita ni. Satu wanita Al-Mujadalah, wanita yang pengaduan dia bukan pada Facebook. Wanita itu pengaduannya itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah tasbih yang disebutkan pada surah Al-Hadid diiringi dengan qad sami'a. Kena ingat, ya, ya. Anda tasbih, kemudian anda ada masalah, itu bukan kerja anda menceritakan masalah itu kepada orang ramai. Ya, tapi itu pengaduannya itu diserahkan kepada Allah. Al-Mujadalah berada di antara Al-Hadid dan Al-Hash. Ya, dalam di tengah Al-Hash itu adanya perkumpulan orang ramai, maka adanya surah Al-Mumtahanah. Wanita-wanita ini, ya, tindak tanduk mereka itu sepatutnya diuji. Buat kerana apa? Kerana emosi ataupun kerana agama. Kalau kerana emosi, serah balik ke Mekah. Tapi kalau kerana agama, maka Rasulullah mengambil peranan tanggungjawab untuk membela dan serahkan balik harta ataupun mas kahwin kepada suami, bekas suami. Ya, iaitu Al-Mumtahanah. Jadi tuan-tuan, paling kurang dua surah ini, Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah dan surah Al-Mumtahanah, kita dapati dua pengajaran yang besar. Pengajaran yang pertama, wanita pengaduannya itu bukan kepada manusia orang ramai ataupun bukan Facebook, bukan TikTok, bukan WhatsApp story, ya, tetapi pengaduan itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau masalah rumah tangga dibentang kepada orang ramai, apa jadi? Ya, benda yang sepatutnya simple, mudah, tetapi menjadi sulit, menjadi bertambah keruh. Ya. Yang kedua, Al-Mumtahanah ataupun Al-Mumtahinah, wanita, ya, kalau anda pilih kerjaya anda sebagai bekerja, ya, ingat bekerja itu bukan perkara yang mudah dan itu ujian juga pada wanita. Ya. Kerana apa? Walaupun dilepaskan anak di rumah, ya, anak diletakkan di nursery, ya, taska ataupun tadika, maka si wanita ni kadang-kadang ada kelapangan dan ada harta yang boleh dicari, ada hasil pencarian, ya. Tapi hasil pencarian tu untuk apa? Kena murnikan balik. Sama juga wanita yang menjadi suri rumah. Wanita yang jadi suri rumah asalnya nak elak daripada sibuk di luar rumah, ya. Tetapi apa yang jadi, ujian sebagai suri rumah ini tak kurang dahsyatnya berbanding ujian sebagai seorang wanita yang berkejaya. Sebab itu, kalau wanita yang berkejaya, bukan menjadi tanggungjawab anda memperlekehkan wanita suri rumah. Suri rumah ni, kerja mereka, tanggungjawab mereka ni sangat besar, ya. Tapi wanita suri rumah pun jangan pandang enteng
kepada wanita yang berkejaya. Janganlah kata ni tak sayang anak. Ya, tak ada orang yang tak sayang anak. Itu al-mumtahanah ataupun al-mumtahinah. Wanita tidak akan terlepas daripada ujian dan nak kena selalu muhasabah postmortem. Jadi serumah untuk apa? Serumah sekadar nak ikut emosi ataupun ada niat-niat lain. Sama juga kalau berkejaya kerana ikut emosi, kerana nak dapatkan, nak kumpulkan harta ataupun kerana niat yang lain. Semua itu perlu dimurnikan semula. Jadi al-mumtahinah tu ya. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak masuk pada surah Al-Mumtahinah ya. Tadi memang kita dah masuk ya. Cuma kita keluar sekejap ya. Okey, Al-Mumtahinah ataupun Al-Mumtahanah, saya rasa boleh ya kalau saya pilih Al-Mumtahinah. Saya sebut ha bagi bawah ya. Walaupun ha bagi atas pun adalah nama yang lebih masyhur ya. Okey, tuan-puan, ayat yang pertama ini ceritanya tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah dia hantar surat melalui seorang wanita musyrik yang datang daripada Mekah datang ke Madinah. Katanya ingin mendapatkan sesuatu daripada keluarga. Sarah, nama dia adalah Sarah. Ya. Jadi Sarah ini merupakan hamba sahaya Abu Amr bin Saifi. Ya, Sarah merupakan hamba sahaya Abu Amr bin Saifi. Kemudian dia datang daripada Mekah pergi ke Madinah dan dia nak buat apa? Dia dapatkan nafkah ataupun dia dapatkan harta. Dia minta tolong daripada kerabat dia yang berada di Madinah yang telah pun beriman. Maka kedatangannya itu disedari oleh Nabi SAW. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, tanya apa? Kenapa datang sini? Ya, sebab dia kata saya ada perkara yang saya nak minta. Saya ada hajat yang saya perlukan daripada kerabat-kerabat kami lah yang lelaki yang berada di Madinah. Lalu Rasulullah tanya, habis tu yang berada di Mekah tak ada yang boleh tolong ke? Lelaki yang dekat sana. Ya, kemudian dikatakan sebab selepas peperangan Badar dah ramai orang yang mati. Yang menanggung kami itu yang ramai dah mati. Kemudian saya ni dah tak ada hasil lagi pencarian ya. Akhirnya saya terpaksa merujuk kepada mereka yang berada di Madinah dalam kalangan keluarga saya. Maka Rasulullah membenarkan dan tidak terlepas sama, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah, dia serahkan surat menyatakan perancangan Nabi SAW untuk Fathu Makkah. Ya. Dalam masa yang sama juga Hatib bin Abi Balta'ah dia sediakan 10 dinar upah untuk Sarah ini hantar surat ini kepada orang kafir Quraisy. Tuan-puan, akhirnya tindakan Hatib bin Abi Balta'ah ini diketahui oleh Nabi SAW. Ya. Lalu Rasulullah SAW mengarahkan Ali, Ammar, Zubair, Talhah, Al-Miqdad dan Abu Marthad untuk pergi ke sana, iaitu nama tempatnya Raudah Khakh, ya, Raudatul Khakh. Dan di sana itulah ya, mereka ini mendapatkan balik surat yang sedang dihantar oleh Sarah. Ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW memanggil Hatib. Bila ditanya kepada Hatib ni apa yang berlaku ni, maka Hatib dia kata, tunggu sekejap Rasulullah, jangan gopoh dalam menghukum aku. Dia kata, kalau dahulu kamu orang-orang muhajirin yang memang asal daripada Mekah, terutama memang asal daripada Quraisy, ya, kamu ada kerabat-kerabat lelaki kamu yang masih lagi tinggal di Mekah. Tapi aku ni bukan Quraisy, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah ni dikatakan berasal daripada Yaman, tapi dia tidak ada kerabat lelaki yang boleh tolong kerabat wanita dia yang berada di sana yang masih lagi kafir. Maka dia kata dia bimbang, siapa yang nak tolong jaga keluarga-keluarga dia yang ada di sana. Ya, maka kerana itulah dia buat tindakan itu, dan dia buat tindakan itu tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan Islam. Bahkan dia ni sama ikut perang dalam perang Badar. Ya, jadi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia buat tu bukan kerana nak menjatuhkan Islam. Pada pandangan dia adalah mudaratnya itu adalah lebih rendah. Sekiranya dia maklumkan kepada orang kafir Quraisy, maka orang kafir Quraisy nanti akan jaga kerabat dia di sana. Jadi pada mata dia mudaratnya lebih kurang daripada kalau dia biarkan peperangan itu meletus dan keluarga dia pun terbiar tidak ada orang yang menjaga. Itu pada pandangan Hatib. Tapi kata Rasulullah, Hatib ini telah pun berkata jujur.
Ya, Umar ketika itu mencadangkan, menawarkan untuk memenggal leher Hatib. Bahkan Umar digunakan lafaz yang lebih keras, dia sebut adribu unuqa hadzal munafiq. Nak tak saya penggal leher orang munafik ini. Jadi Umar dia gelar Hatib bin Abi Balta'ah ni sebagai munafik. Secara bahasa itu orang yang melakukan khianat ataupun orang yang menipu. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, ya, i'malu ma syi'tum. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman kepada tentera Badar ni, i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu suka, faqad ghafartu lakum. Allah memang dah ampunkan mereka yang pergi memerangi ataupun mereka yang terlibat dalam perang Badar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu latar belakang ayat yang pertama. Ya. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang pertama ni walaupun ceritanya tentang Hatib bin Abi Balta'ah pada seorang, tapi firman yang Allah sebut ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, merujuk kepada ramai. Ya. Ini menunjukkan kadang-kadang Allah tunjukkan melalui kesalahan seorang untuk kawan-kawan kita yang lain semua ambil pengajaran. Ini berarti dalam hidup kita jangan tunggu kita buat salah baru kita ambil pengajaran. Tapi bahkan orang lain buat salah itu pun juga adalah satu petunjuk daripada Allah untuk semua orang mengambil pengajaran. Kalaulah ayat ini ditujukan kepada Hatib bin Abi Balta'ah saja, bukankah ayat pertama lebih tepatnya ya Hatib bin Abi Balta'ah? Ya, ataupun ya ayyuhalladzi aman. Guna lafaz yang singular, lafaz seorang, bukan lafaz ramai. Ini berarti cerita Hatib bin Abi Balta'ah pengajarannya bukan untuk Hatib seorang tapi untuk semua orang. Dan ini juga salah satu pendekatan ibu-ibu boleh ambil, ya, iaitu kalau seorang anak kita buat salah, jangan tegur dia seorang, tegur semua. Ya. Jadi kalau kita, anak-anak kita, setengah orang suami buat salah, ditegurnya habis dengan anak sekali, kan? Tapi yang kita boleh ambil kira juga, kalau anak buat salah, ya, kita tegur semua anak supaya semua anak ini mengambil pengajaran. Jangan tunggu buat salah dulu baru ambil pengajaran. Jadi seorang dah buat salah, 10 orang lagi mengambil pengajaran yang sama. Itu yang kita boleh belajar daripada ayat yang pertama. Ya. Cuma kalau bab suami yang buat salah itu ada pemurnian lah sikit. Ya. Sebab suami ni tugasnya juga adalah ada ketegasan. Jadi jangan runtuhkan ketegasan suami ataupun ayah di depan anak-anak. Ya. Jadi di depan anak-anak kita sokong kenyataan suami, tapi teguran kita di belakang anak-anak, kerana ini boleh menjatuhkan, meruntuhkan kredibiliti ataupun autoriti seorang ayah lah. Wallahu a'lam. Ya, tuan-puan mungkin pengalaman jauh lah lagi besar, lagi banyak daripada saya. Ya, cuma yang saya sebutkan dekat sini, kalau seorang anak buat salah, tegur semua orang. Sama juga tuan-puan, kalau ada kesalahan itu berlaku pada anak orang lain, ya, ataupun kanak-kanak lain, jadi pengajaran itu dimaklumkan juga pada anak-anak kita, walaupun anak-anak kita belum buat tindakan tersebut. Ya. Jadi kita boleh belajar daripada ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama juga, bila Allah panggil Hatib bin Abi Balta'ah dengan lafaz orang-orang yang beriman, ini beza pendekatan dengan Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, bila Hatib bin Abi Balta'ah melakukan tindakan sedemikian, Umar mengatakan ini adalah orang munafik. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini tidak, ini adalah orang yang beriman. Ya, ini berarti ada keadaan tertentu orang beriman pun terikutkan emosi berbanding rasional. Salah ke ikut emosi? Ya, dalam kita membina karakter ataupun membangun diri, kita tidak dapat terlepas daripada perasaan emosi. Ya, dan tuan-puan, nama surah Al-Mumtahinah ataupun Al-Mumtahanah wanita. Tapi ayat pertama tu cerita tentang lelaki. Apa yang kita boleh belajar tuan-puan? Bila ayat pertama cerita tentang lelaki, dan cerita itu pun merujuk kepada Hatib bin Abi Balta'ah, bukan orang biasa, dia adalah orang yang pergi berperang. Kalau orang pergi berperang ni bukanlah orang yang jenis jiwang lah bahasa kita, ya, orang yang jenis keras. Ya. Jadi Hatib ni orang yang keras sebab dia terlibat dengan perang. Dia bukan perempuan, ya. Orang yang boleh ikut perang Badar lagilah orang yang paling rasional lah berbanding
makhluk-makhluk yang lain, kerana ketika itu mereka boleh mempertahankan pendirian di tengah orang lain tolak agama Islam. Ya, bahkan mereka rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan Islam. Ini orang yang paling rasional, tuan-puan. Tetapi orang yang paling rasional dan orang yang paling sasa pun tidak terlepas daripada terikut emosi ini kalau wanita yang lemah. Ya, wanita yang tidak sekeras Hatib bin Abi Balta'ah. Maka kita boleh belajar lagi, iaitu wanita jangan kecewa jika ada waktu-waktu tertentu emosi menguasai anda. Tapi anda belajar macam mana nak menguruskan emosi tersebut. Ya. Satu lagi yang kita boleh belajar lagi, anda jangan ingat suami anda tu nampak keras di luar tapi tidak ada emosinya di dalam rumah. Ada peranan wanita untuk melayani suami, bagaimana untuk menguruskan emosi dia. Ya, jadi suami bermisai pun, lieutenant ke sarjan ke, tapi mereka ada emosi, mereka jadi manja di hadapan isteri. Ya, jadi apa yang kita boleh dapatkan, seorang lelaki sekeras bagaimanapun mereka, tetapi dalam bab rumah tangga mereka ada sifat yang kita tak boleh nak elakkan, iaitu emosi. Semudahnya manja lah ya. Nak kata Hatib bin Abi Balta'ah manja, itu adalah gelaran ataupun perkataan yang agak melampau lah ya. Sebab Hatib ni adalah orang yang ikut perang. Tapi bila ayat pertama ni cerita yang ini, wanita boleh belajar sesuatu, lelaki pun tidak terlepas daripada emosi, maka ini kan lagi kalau wanita, jangan pernah kecewa jika anda dikuasai oleh emosi, belajar untuk menguruskannya ya. Dalam ayat yang pertama ni Allah kata ya ayyuhallazina amanu. Jadi walaupun Hatib melakukan tindakan yang sangat melampau, tindakan itu dilakukan kebanyakannya oleh orang munafik, tapi Allah masih lagi mengiktiraf Hatib ni orang yang beriman. Tuan-puan, cerita tentang Hatib ini saja Allah jelaskan, Allah bagi teguran daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7, tuan-puan. Lebih daripada satu muka surat. Ya. Jadi kalau ayat 1 hingga 7 cerita tentang Hatib saja, ya, apa maksudnya yang kita boleh belajar? Hatib ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat sayang pada Hatib bila Allah tegur banyak. Ya. Kalaulah Allah tidak pedulikan Hatib, Allah tidak akan beri teguran kepada Hatib. Tapi bila Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, panggilan yang lunak, kemudian Allah tegur, itu tanda Allah sayang, dan teguran itu bukan dimuatkan dalam satu ayat. Ayat pertama panjang dah, kenapa nak muatkan lagi ayat kedua sampai ayat ketujuh? Tidakkah memadai teguran itu turun sikit? Tuan-puan, orang yang beriman bila turun ayat Al-Quran, satu kalimah ditujukan kepada dia pun itu dah besar kesan pada diri dia. Ya, ni bayangkan ayat yang turun menegur Hatib bin Abi Balta'ah ini sampai 7 ayat. Bila 7 ayat ini Allah sangat prihatin kepada Hatib. Jadi apa yang kita boleh belajar lagi, tuan-puan? Iaitu bila kita ditegur, tindakan Hatib itu tidaklah melenting. Ya, tindakannya bukanlah dirasakan dia ni sedang dijatuhkan maruah, sedang dia henjak-henjak, ya, ataupun dia hentak-hentak dia punya maruah, tidak. Tapi teguran itu kerana sayang. Ya, sama juga kalau kita ditegur oleh ibu ataupun suami, itu berarti tandanya suami kita sayang kat kita. Ya, awak ni dengan saya suruh bertudung, suruh pakai pakaian yang menutup aurat. Orang lain kenapa tak tegur? Adik sendiri kenapa tak tegur? Kenapa tak tegur mak sendiri? Ya, ini berarti ada tanda sama macam kita juga ya. Iaitu yang kita paling mudah merajuk adalah dengan orang yang kita sayang lah. Ya. Jadi dengan adik lelaki tak ada nak merajuk sangat. Dengan suami merajuk ni lain macam. Ya. Kenapa ya ada merajuk tu ya? Emosi. Ini tandanya kita ada hubungan Allah kepada Hatib, ini tanda Allah sayang. Jadi mudah-mudahan kita boleh belajar lah daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-7 ya. Pembetulan ya, bukan Khatib ya, tapi Hatib. Ha pedas ya. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan. Dalam ayat yang pertama ni Allah kata ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kamu jadikan musuh aku dan musuh kamu ini sebagai awliya. Awliya ni ada beberapa terjemahan. Terjemahan yang lebih kena untuk surah ini adalah kawan rapat. Ya. Kalau dalam keadaan yang lain, awliya juga merujuk pada pemimpin.
pelindung. Ya, aulia bahasa asalnya adalah merujuk pada pelindung. Cuma kawan rapat pun disebut sebagai aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu ada perasaan sayang kepada mereka. Ya. Dan perasaan sayang itu Allah sebutkan menyebabkan kamu ini bercerita kepada mereka perkara yang tidak patut. Ya. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Mereka ni sedangkan mereka ini adalah kufur dengan apa yang datang kepada kamu kebenaran. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Mereka ni bukan sekadar mengusir kamu. Mereka juga mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku, maka tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Ini berarti, kalaupun kita jaga kebajikan mereka, tapi mereka tak pernah membela dan menjaga kebajikan kita. Bahkan mereka juga mengusir orang-orang yang beriman. Tapi apa yang menghalang? Bila kita dah tengok kejadian yang berlaku, dia dah usir kita, dah keluarkan kita, dah hambat kita dah keluar, tinggal harta kita kat sana. Tapi kenapa kita masih lagi ambil pendekatan nak jaga mereka? Sebab sayang yang kuat itu, perasaan sayang yang ada. Jadi ini ada satu perbahasan ya, dalam bab tarbiyah, iaitu dalam bab dalam bab pembangunan rohani ataupun tarbiyah, dalam bab tarbiyah lah ya. Iaitu yang disebut dengan namanya al-wala. Al-wala wal bara. Jadi inilah sebenarnya tema utama surah ni. Al-wala wal bara. Al-wala maksudnya apa? Kawan ataupun pelindung. Pilih ketua. Ataupun bahasa mudahnya setia. Ya. Al-wala wal bara, berlepas diri. So ini tema utama dalam surah Al-Mumtahanah. Bila anda menjadi seorang isteri, seorang ibu, wala anda itu kepada Allah ataupun kepada anak, ataupun kepada suami. Ya, maka wala anda kepada anak dan suami selagi mana ia tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Andai kata ia bertentangan, tidak selari dengan Allah dan Rasul, dekat situlah adanya al-bara. Ya. Dan ini memang berlaku pada kebanyakan manusia, terutama wanita. Bila mereka dah menjadi isteri, mereka ni banyak bergantung kepada suami. Maka dekat sini ada pembetulan dan pemurnian. Dalam surah Al-Mujadalah lagi dah dimaklumkan, pergantungan seorang wanita bukan semata-mata pada suami, tapi pergantungan itu pada Allah. Itu dalam surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mumtahanah menguatkan lagi bahawa kalau dah kita jelaskan pergantungan itu kepada Allah, andai kata satu hari nanti suami berubah. Ya, itu bukan kita yang pegang hati manusia, Allah yang pegang. Dan manusia ni boleh bila-bila masa berubah. Maka penilaian kita adalah, adakah kita berpihak pada suami kita ataupun kita berpihak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kat situlah ya. Itu ada perbincangan al-wala dan al-bara. Maka suami boleh jadi teman rapat, tapi selagi mana dalam daerah apa yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita tidak terikut dengan perasaan kita, iaitu menyerahkan semua kepada pasangan ya. Jadi al-wala. Dan yang Allah ceritakan ni bukan suami sayang isteri sayang suami, ini suami ataupun lelaki yang sayang kerabat wanita. Ni lain lagi ya. Jadi ini adalah benda yang boleh berlaku. Kalau suami pun, lelaki pun yang boleh sayang pada wanita ini, lagi kalau wanita yang ada perasaan sayang kepada kerabat lelaki dia. Ya, sama ada abang-abang ataupun adik lelaki ataupun ayah ataupun suami. Ya, dan ini adalah perkara yang tak boleh dielakkan, cuma uruskan ia dengan baik. Itu yang Allah tegur. Ayat 1 Allah tutup, wa may yaf'alhu minkum, barang siapa yang buat sedemikian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia ni dah tersasar daripada jalan yang lurus. Tersasar yang macam mana? Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Hashr, surah sebelumnya, iaitu boleh ada sifat munafik pada dia. Kemudian Allah jelaskan beberapa perkara ya dalam ayat 1 hingga 3. Jadi tuan-puan, untuk yang pertama ni kita boleh bahagikan segmentasi. S, no SMS, S segmentasi. Iaitu
Mohon maaf. S ini sirah. Sirah tadi kita dah bincang. Sirah surah. Ya, saya mohon lompat kepada berikutnya. S yang paling bawah, iaitu segmentasi. Ayat 1 hingga 3, penegasan bahawa musuh muslimin ialah musuh Allah, meskipun mereka keluarga kamu. Ayat khas menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Dan 13 tahun perjuangan Rasulullah SAW dirumuskan dalam ayat ini. Artinya, dalam perjuangan, jangan sia-siakan perjuangan semata-mata kerana sayang. Cuma kadang-kadang ada yang salah guna ayat ini. Ya? Salah gunanya disuruhnya bila berlaku pertembungan ideologi antara suami dan isteri, maka disuruhnya ikut kita, jangan ikut dia, dan ada usaha untuk memisahkan hubungan suami dan isteri. Itu tidak betul, ya. Selagi mana pasangan kita beriman kepada Allah, bukan tugas kita memisahkan mereka. Tugas kita adalah rapatkan hubungan mereka, bukannya pisahkan hubungan mereka. Jadi ayat ini tidak boleh terpakai dalam bab pertembungan ideologi sahaja. Beza sikit je, beza pendekatan. Bukannya beza tentang perbahasan yang akar. Yang ini masalahnya perbahasan dia akar, iaitu melibatkan kufur ataupun tidak beriman. Ya? Tapi masalahnya yang berlaku adalah pertembungan pendekatan. Suami beriman, isteri beriman. Suami pendekatan A, suami isteri pendekatan B. Bukannya tugas kita memisahkan dua pendekatan ini ataupun memisahkan suami isteri. Tapi pendekatan-pendekatan yang ada itu adalah sebagai complementary, ya, saling melengkapi, bukannya saling bercanggah, ya, bukan saling memisahkan antara satu sama lain. Itu ayat 1 hingga 3, ya. Sekarang kita nak berpindah kepada segmentasi berikutnya, ayat yang ke-4 hingga 6, ya. Tuan-tuan, jadi saya tak mampu untuk jelaskan satu persatu per ayat, ya, sebab kita punya pendekatan lebih kepada tadabbur, ya. Tadabbur ni tuan-tuan, selalunya apa yang jadi? Tadabbur ni pendekatan yang ada, iaitu kita simplify benda yang panjang. Jadi kita punya pendekatan untuk pagi ni adalah kita simplify, kita ringkaskan benda yang panjang. Surah ni walaupun 13 ayat, tapi perincian ayat dia tu ada perincian yang panjang, maka kita simplify, kita permudahkan, ya. Pendekatan yang lain, kalau surah-surah itu pendek, kita expandkan benda yang dah simple, iaitu kita kembangkan benda yang simple. Contohnya bila tuan-puan cermati ataupun tadabbur surah-surah pendek, juzuk amma di belakang, ya. Surah Al-Alaq. Surah ayat tu pendek-pendek, ya, tapi pendekatan kita nak dapatkan penghayatan, kita expand, kita kembangkan apa yang kita dapat, ya. Artinya pendekatan tadabbur ni ada dua. Satu, kita simplify. Cara yang kedua adalah kita expand. Bila kita simplify, bila surah itu panjang, kita rumuskan, kita ringkaskan supaya kita nampak perjalanan surah itu membawa kita kepada mana, ya. Tapi bila surah itu pendek, pendekatan yang selalu digunakan pakai adalah expand, ia kembangkan. Expand sebenarnya lagi payah daripada simplify, ya. Kalau expand nak kena rujuk tafsir yang banyak, nak rujuk huraian yang banyak. Tapi kalau simplify, kita memadai, kita faham terjemahan dan kita ringkaskan, ya. Itu pendekatan tadabbur lah, sama ada simplify ataupun expand, ya. Kembang ataupun ringkaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang keempat ini Allah sebut qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Untuk kamu ni ada teladan yang baik. Fi Ibrahim, pada Nabi Ibrahim. Ayat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ya? Tetapi ayat Al-Quran ini tidaklah pula mengangkat nama Nabi. Bukannya sebut qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ataupun fihi, iaitu pada Nabi SAW. Tidak. Yang disebutkan di sini adalah nama Nabi Ibrahim. Maka timbul perbincangan dalam kalangan ilmuwan Al-Quran. Kenapa ya disebut nama Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat? Dikaitkan juga dengan teladan hasanah, teladan yang baik. Maka kita sebutkan Ibrahim ini adalah watak yang menemukan, ya, watak yang menghimpunkan. Watak ini dia adalah asal usul keturunan orang Yahudi. Jadi cerita Bani Nadir dalam surah Al-Hashr, ia datang daripada keturunan Nabi Ibrahim AS. Ya? Jadi dalam surah Al-Hashr itu ada cerita tentang orang Yahudi, maka mereka ini juga datang daripada Nabi Ibrahim AS. Watak Nabi Ibrahim yang sama juga, datangnya keturunan berikutnya,
iaitu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya, iaitu orang Arab Quraisy. Jadi musyrikin Mekah yang berada di Mekah itu kebanyakannya mereka ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Dikatakan bukan setakat ini, tapi Nabi Ibrahim adalah watak yang sangat dikenali dalam kebanyakan agama. Bahkan ada pandangan mengatakan Brahma, ya, dalam agama Hindu juga, Brahma itu barangkali ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala alam. Yang pasti Nabi Ibrahim ini tidak hanya dikenali di tanah Arab ataupun dalam kalangan orang Yahudi, nama Nabi Ibrahim juga dikenali di banyak negara, ya. Tidak ketinggalan juga adalah ada yang mengkaitkannya dengan agama Hindu ataupun di India, ya. Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat dikenali, ya. Kerana Ibrahim ini watak sejagat, watak yang melibatkan semua orang, bukannya orang kafir saja. Kalau Hatib ini datang daripada Yaman, ya, ada pandangan kata dia datang daripada Yaman. Juga boleh belajar daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dahulu, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Dekat sini ada dua pandangan. Pandangan pertama kata walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim yang keluar daripada Iraq masuk ke Palestin. Dari pandangan itu merujuk kepada Sarah dan Nabi Lut alaihissalam. Pandangan kedua tidak. Mereka katakan dan nabi-nabi bersama dengan Nabi Ibrahim, iaitu nabi-nabi Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Ya, mereka juga adalah teladan yang baik yang boleh dirujuki oleh umat manusia. Jadi walladzina ma'ahu ni ada dua terjemahan, ya. Jadi tuan-puan boleh pilih lah mana yang tuan-puan berkenan. Yang pasti Nabi Ibrahim juga disebut idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Nabi Ibrahim pernah melakukan tindakan al-bara'. Al-bara'. Al-bara' ni apa? Al-bara' ni berlepas diri. Kalau itu adalah salah, kalau itu adalah tidak kena, tambah lagi dalam daerah kekufuran, maka tindakan Nabi Ibrahim adalah bara' berlepas diri, bukannya jadikan dia adalah sebagai al-wala', ya. Jadi lawan pada al-bara' ni al-wala'. Wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Kata Nabi Ibrahim, dan daripada apa yang kamu sembah selain daripada Allah, kami kafarna bikum, kami tak setuju, kami ingkar dengan tindakan kamu ataupun sembahan kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Walaupun yang memahat patung itu adalah ayah Nabi Ibrahim, iaitu Azar, tapi Azar ini juga tidak terlepas daripada barak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga terpaksa berlepas diri daripada Azar, ya. Azar ni ayah dia, dan Nabi Ibrahim sayang pada ayah dia, kan. Nabi Ibrahim minta daripada Allah, Allah tidak aibkan Nabi Ibrahim dan dia. Dan hari akhirat nanti si ayah akan menjadi seekor dubuk, ya, sebagai tidak mengaibkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kata Allah, ada satu benda yang tak boleh ikut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni bab barak dia, bab wala' dia, silakan. Itu adalah teladan yang sangat baik, ya. Kerana Nabi Ibrahim walaupun ada hubungan yang rapat dengan ayah dia, ada hubungan yang rapat dengan keluarga-keluarga yang lain, tetapi bila mereka tidak beriman, Nabi Ibrahim tegas dengan pendirian, ya. Satu benda yang Allah bagi tahu, perkara yang perlu dicermati balik orang beriman, iaitu apabila Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dia, la astaghfiranna lak, aku akan memohon ampun untuk engkau, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menahan kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim panjatkan tawakal dia kepada Allah. Tuan-puan, kata kunci untuk ayat yang keempat ini, yang pertama nama Nabi Ibrahim, ini watak sejagat. Yang kedua kalimah bura'a, ini kata kuncinya al-bara'. Yang ketiga la astaghfiranna lak. Ya, bila seseorang itu dia beriman kepada Allah, maka yang paling dia mahukan adalah kerabat dia beriman. Macam kalau tuan-puan sukses, ya, sukses dengan sesuatu bisnes, sebolehnya bisnes itu yang paling kita nak lekatnya adik-beradik kita, bukan orang luar. Tapi yang selalu jadi adalah orang luar lagi mudah kita berusaha dengan mereka berbanding adik-beradik sendiri, ya. Jadi inilah yang disebutkan sebagai la astaghfiranna lak. Jadi Nabi Ibrahim dia dah berjanji kepada ayah dia, dia akan mohon ampun untuk ayah dia. Dekat sini ada tiga pandangan.
Pandangan pertama kata kerana pandangan pertama kata dia mohon ampun ini kerana Nabi Ibrahim tidak tahu mohon ampun kepada orang kafir tidak boleh. Itu pandangan pertama, kerana tidak tahu. Pandangan kedua kata, ini bukan kerana tidak tahu, tetapi ayah dia masih lagi hidup. Selagi mana ayah dia masih lagi hidup, dia memohon ampun, kemudian bila dimatikan oleh Allah, barulah dia berhenti. Pandangan yang ketiga, kerana tidak ada lagi wahyu yang menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahawa ayah dia mati dalam keadaan kufur. Artinya tidak tahu juga benda yang sama lah. Ya. Artinya tindakan Nabi Ibrahim ini adalah hasil daripada tidak tahu ataupun juga hasil daripada kasih sayang. Ya. Dia kata Allah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang kita boleh belajar daripada Nabi Ibrahim, seorang manusia yang ada pendidikan yang tegas, sanggup mengorbankan diri dalam lembah api untuk dihukum bunuh secara hidup-hidup. Ya, dia dah ada pendidikan yang sangat kuat, tapi untuk ayah dia, dia masih lagi ada kelenturan dia ataupun ada kasih sayang. Ya. Salah ke tindakan Nabi Ibrahim? Tidak ada kesalahan yang besar, melainkan tindakan tersebut perlu dimurnikan. Ya. Jadi kita sebutkan teguran Allah dalam Al-Quran bukan menegur orang-orang kafir sahaja. Teguran yang ada dalam Al-Quran juga menegur orang-orang yang beriman. Sebab apa ya orang beriman ditegur? Kerana untuk meneruskan kesempurnaan diri. Bahkan Nabi SAW berada pada kedudukan yang tertinggi pun, Nabi SAW tidak terlepas daripada teguran. Maka inilah juga Allah sebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak terlepas daripada teguran Allah. Padahal Nabi Ibrahim ini adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahu. Nabi Ibrahim antara khalifah yang sangat cergas dan sangat aktif. Ya. Dapat sahaja perintah, dia segera menyempurnakan. Tapi kenapa Allah tegur? Supaya setiap perkara yang dilakukan oleh orang beriman sentiasa dimurnikan, walaupun dia berada pada kedudukan yang tinggi. Jadi siapa pun kita, ya, kalau Nabi Ibrahim yang paling mulia, Rasulullah yang paling mulia juga ditegur, ini kan lagi kita yang serba kekurangan, kenapa kita nak melatah bila kita ni ditegur? Yang pasti tuan-tuan, ada hubungan kasih sayang seorang ayah kepada anak, seorang suami pada isteri, seorang isteri kepada pasangan dia dan seterusnya, ya, itu menyebabkan ada tindakan yang mereka mohon ampun untuk keturunan mereka, ya, kerabat mereka. Tetapi itu ada batasan dia. Batasan dia selagi mana mereka belum benar-benar mati dalam keadaan kekufuran. Selagi mana mereka ni masih lagi hidup dan belum mati dalam keadaan kekufuran, maka ada peluang untuk mereka mendapat hidayah. Tidak ada masalahnya kita berdoa kepada Allah untuk Allah datangkan hidayah kepada mereka yang masih hidup. Ya. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin dan orang ansar. Orang muhajirin bila mereka dah memeluk agama Islam, mereka kerap memohon ampun untuk Allah untuk keluarga mereka. Dan ada perkara yang mereka tersasar, iaitu mereka juga memohon ampun untuk kerabat-kerabat yang kufur yang telah pun meninggal. Ya, bahkan Nabi Ibrahim diuji ayahnya tidak beriman. Nabi Muhammad SAW ada pandangan yang masyhurnya disebutkan ayah dan ibunya adalah mati dalam keadaan kufur. Itu pandangan yang masyhur lah. Ya. Pandangan yang lebih murni ataupun lebih cermat, mereka katakan itu adalah ahlu al-fatrah. Ya. Yang penting pandangannya iaitu tidak satu pegangan akidah yang sama dengan Nabi SAW. Ya. Maka dekat situ Nabi SAW pun diuji dengan kerabat yang tidak beriman. Tidak sekadar itu, bahkan yang banyak tidak beriman adalah daripada kalangan bapa saudara Nabi SAW. Ya? Jadi itu disebut la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah ini kita boleh dapatkan beberapa doa, ya, keratan doa. Iaitu ayat penutup ayat yang keempat, Rabbana alaika tawakkalna. Tuan-tuan simpan siap-siap, ya. Bulatkan ataupun tandakan penutup ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Mudah-mudahan apa yang ada di sisi kita, baik berbentuk harta dan anak-anak, itu bukanlah menjadi fitnah untuk kita. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya, dalam doa ini, ya Allah, janganlah jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana fitnah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Itu ayat yang ke-5. Okey, saya nak teruskan lagi tuan-puan dengan segmentasi berikutnya.
7 hingga 9 berhubung hanya dengan mereka yang tidak memerangi Islam sahaja dan berkasih sayang hanya dengan mereka yang memeluk Islam. Tadi di sini kita jelaskan ada orang-orang kafir ni ada kategori-kategori mereka. Ya. Jadi selagi mana mereka ini tidak termasuk dalam kafir harbi, maka ada kebenaran untuk menjalinkan hubungan kasih sayang. Ini yang berlaku kepada Asma binti Abi Bakr. Ya. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Ya. Dekat sini iaitu Asma binti Abi Bakr, dia didatangi oleh ibunya Qutailah. Maka apa yang dia lakukan dengan Qutailah? Dia meminta izin daripada Rasulullah, boleh atau tidak untuk dibawa masuk Qutailah ni ke dalam rumah. Tetapi ayat Al-Quran yang diturunkan itu bukan sekadar tentang itu. Ya. Jadi sesuatu yang kita boleh belajar, walaupun ada sebab nuzul, ada peristiwa di sebaliknya, pengajarannya itu adalah pada keseluruhan lafaz, bukannya pada lafaz yang tertentu. Ya. Kalau kita sebut kaedah dia, al-ibratu, al-ibrah ni maksudnya pengajaran bi'umumil lafzi, berdasarkan lafaz yang umum, la bi khususi as-sabab. Pengajaran adalah berdasarkan lafaz yang umum, bukannya sebab yang khusus. Walaupun ayat ini ada sebab yang khusus, iaitu cerita tentang Asma binti Abi Bakr, ya, dan Qutailah ataupun orang-orang yang beriman yang lain juga, ya. Tapi ayat ni Allah sebutkan boleh jadi dalam kalangan kamu yang bermusuh ini nanti akan adanya terjalinnya kasih sayang. Ini apa yang kita boleh belajar, ya. Kalau benci sehabis mungkin pun simpan sikit benci itu. Sebab apa? Sebab takut satu masa nanti kita akan ada kasih sayang dengan mereka. Dalam ketika era Fatu Makkah, berapa ramai yang asalnya dia sangat bermusuh dengan orang kafir Quraisy, tetapi bila Fatu Makkah mereka ini beriman. Akhirnya mereka yang awalnya bermusuhan akhirnya menjadi rapat. Dan ini juga telah berlaku ketika ini turun, pernah berlaku dah, iaitu pada kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, golongan Ansar, mereka juga pernah membenci satu sama lain, tetapi dengan kehadiran Islam, mereka ini ada mawaddah, ada kasih sayang. Ya, sama juga bila memusuhi orang kafir, bila mereka beriman, maka boleh jadi adanya mawaddah. Tuan-puan, dalam bab kita dengan kejiranan, ya, apa yang berlaku ataupun rakan sejawat, ya, apa yang berlaku, kadang-kadang kita tak terlepas daripada ada perasaan yang tidak senang dengan rakan sejawat kita. Ya. Jadi kalau kita tak senang ni, harapan kita adalah dia jatuh ke ataupun dia berubah. Yang tu kita nak kena muhasabah. Ya, kalau kita harap dia jatuh, dia pecat, dia resign dan sebagainya, itu kita nak kena betulkan balik, nak kena murnikan balik. Ya. Yang paling kita harapkan dia ni berubah. Satu hari nanti kalau dia berubah, kita bersedia tak nak maafkan kesilapan dia yang lalu? Jadi ini masalah al-mumtahinah, ya. Ujian pada hati ni. Hati kita ni sejauh mana bersedia untuk menerima ataupun memaafkan kesalahan orang lain kalau orang tu berubah akhirnya. Ya. Dan sebagaimana kita mengharapkan kita dimaafkan oleh rakan sejawat yang lain kerana kesilapan-kesilapan yang kita tak dapat elakkan, ataupun kita sendiri sengaja lakukan kesilapan itu, sepatutnya kita juga berharap begitu pada rakan-rakan sejawat kita yang lain. Sama juga dalam bab adik-beradik, ya. Cara yang bergaduhnya adalah adik-beradik ni kadang-kadang dia bergaduh, kemudian payah dia nak maafkan kesalahan-kesalahan yang lampau. Sedangkan benda itu adalah sedangkan kesalahan ataupun perbalahan, pergelutan, perselisihan itu adalah ke arah kita memperbaiki diri, bukannya untuk kita menjatuhkan diri kita. Ya. Jadi itulah Al-Quran, Al-Quran ayat yang turun sentiasa memajukan umat, bukannya sentiasa memundurkan umat. Jadi ini mindset ataupun cara fikir yang kita nak kena jelaskan. Andai kata satu hari nanti orang yang kita musuhi itu beriman kepada Allah dan bertaubat, apa tindakan kita? Kita sedia memaafkan ataupun tidak? Dan kita akan sayang dia sebagaimana sebelum kita bergaduh ataupun tidak? Ya, selalu orang kata dalam bab hubungan ni, dalam bab sosial, ya, sekali paku
diketuk pada dinding, maka kalau nak tampal balik, dia adalah tindakan yang payah, dia takkan hilang. Tapi bila turunnya agama Islam mengajarkan adalah ada baiknya kita hilangkan saja, kita buang semua kerakahan-kerakahan yang ada. Tampal ibaratnya itu adalah dinding yang baru, tak ada masalah dah. Ya, buang tepi historical ataupun sejarah silam seseorang, ya. Nah, dia selalu jadi macam ni sebab apa? Sebab kita sendiri pun tak bersedia untuk memaafkan diri sendiri. Kita buat salah, kita masih lagi kenang kesalahan kita yang lepas. Ya, kita bertaubat, move on, kita pergi kepada tindakan yang baru. Mudah-mudahan tindakan yang baru itu boleh mengampunkan juga tindakan yang lampau. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sebenarnya Allah tak halang kamu untuk melakukan urusan dengan orang yang tidak memerangi kamu pun dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum. Mereka pun tidak pernah mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jadi untuk kamu berbuat baik pada mereka ataupun untuk kamu berlaku adil kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kalangan orang Arab Quraisy, ada orang Arab Quraisy yang lebih senang kalau orang beriman ataupun Rasulullah yang menang. Ya, ada beberapa kelompok, antaranya kelompok Khuza'ah. Mereka juga suka kalau Rasulullah yang menang berbanding orang kafir Quraisy, sedangkan mereka belum beriman. Ini berarti dalam kalangan yang belum beriman ini ada kumpulan yang mesra dengan Islam. Ya, maka dekat sinilah Allah turunkan ayat yang ke-8 supaya kalau mereka tu ada harapan yang baik kepada umat Islam, why not kita berurusan dengan mereka, tidak ada salahnya. Tapi yang Allah larang adalah innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wallahu ala ikhrajikum an tawallawhum. Tapi yang Allah larang kamu adalah berurusan dengan orang yang memerangi kamu, ya, orang yang mengusir kamu daripada rumah-rumah kamu, dan orang yang tolong-menolong untuk mengusir kamu. Jadi ini yang Allah maklumkan. Maka dalam larangan ada panduan. Jadi sebab tu kalau ada istilah dia, kalau disebut boleh buat al-jawazu bisyurut. Boleh buat, boleh berurusan, tapi kena ada syarat-syarat dia, kena ada batasan-batasan dia. Kena ada syarat dia. Boleh nak berurusan dengan non-Muslim, tapi ada syarat-syarat tertentu yang kita nak kena ikuti. Kemudian ada satu lagi, al-man'u bi asbab. Adapun kalau terhalang itu bukannya sebab secara mutlak, tak boleh, tapi itu adalah disebabkan sebab-sebab. Maksudnya tak buat bersebab, tapi buat itu bersyarat. Itu ni dipanggil dawabit je lah, ya. Dawabit ni maksudnya garis panduan untuk kita berurusan dengan non-Muslim ataupun keluarga yang tidak beriman, ya. Maka nak berurusan dengan syarat tertentu. Kalau tak nak berurusan, itu pun bersebab, bukannya secara pukal ataupun secara mutlak. Ini kalau kita berada di Semenanjung, kita mungkin tak ada kes yang besar dalam bab ini. Ya, boleh saya tahu ke ada di sini yang dari Sabah atau Sarawak? Boleh tuliskan dalam ruangan komen, ya. Jadi Sabah dan Sarawak selalu mungkin akan ada hadapi masalah ini, ya. Itu dalam satu keluarga, ayahnya Muslim, isterinya non-Muslim, ya. Kemudian abang dia Muslim, adik dia non-Muslim, ada juga begitu, ya. Jadi itu yang berlaku dalam setengah keluarga. Maka untuk berurusan dengan keluarga yang tidak Muslim, adakah tidak dibenarkan secara mutlak? Bukan begitu, ya. Yang tidak dibenarkan itu adalah ketika mana mereka memerangi kamu dan mereka suka kamu kufur. Jadi sikap orang yang memerangi Islam ni, sifat mereka ada disebutkan dalam surah ayat yang kedua, surah Al-Mumtahanah, sebut wawaddu law takfurun. Mereka ni musuh sebab apa? Mereka bukan mengharapkan mudarat kamu di dunia, bahkan mereka juga mengharapkan kamu ni kufur, iaitu mudarat di akhirat. Itu orang kafir yang sebenar-benar kafir, iaitu kafir yang memerangi lah, kafir yang musuh, ya. Tapi ada pun contoh dalam situasi di sebahagian kawasan, terutama Sabah dan Sarawak, iaitu ada keluarga yang berbilang agama, ya, dalam satu keluarga. Jadi kat situ ada
dawabit, ada garis panduan sejauh mana keluarga itu boleh kita berurusan dengan dia. Ya? Okey. Saya teruskan lagi. Kemudian ayat yang ke-10 ni Allah sebut, wahai orang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allah kata, wahai orang beriman, sekiranya datang kepada kamu orang-orang yang beriman dalam kalangan wanita yang berhijrah, maka uji mereka. Uji macam mana? Mereka keluar daripada Mekah tu kerana emosi ataupun kerana beriman kepada Allah. Allahu a'lamu biimanihim. Kita tak tahu hati mereka, tapi Allah paling tahu keimanan mereka ni. Fa in alimtumuhunna mu'minatin. Kalaulah kamu dah tahu mereka ni pernah memang beriman, maka jangan serahkan balik. Ini rentetan daripada perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, tuan-puan, ada dalam kenyataan perjanjian tersebut Rasulullah bersetuju untuk menerima syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang kafir Quraisy, iaitu kalau ada orang kafir Quraisy yang berada di kawasan Madinah, maka mereka boleh kalau ada penduduk Mekah yang berada di kawasan Madinah perlu dipulangkan balik. Ya. Cuma kalau ada penduduk Madinah yang keluar daripada Madinah menuju ke Mekah, itu adalah hak orang Quraisy untuk uruskan mereka. Jadi tak wajib untuk serahkan balik. Dan Rasulullah bersetuju dengan syarat tersebut, dan ini mengundang ketidaksenangan dalam hati kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, dan pernah berlaku masalahnya adalah Subai'ah al-Aslamiyah tadi. Dia datang daripada Mekah untuk memeluk agama Islam, dan selepas dia memeluk agama Islam, suami dia minta untuk diserahkan balik. Ya. Jadi bila turun ayat ini, Allah tidak mengizinkan wanita yang beriman, suaminya masih lagi belum beriman, Allah tidak benarkan untuk diserahkan balik kepada mereka, dan ada perceraian sekiranya mereka tidak beriman juga dalam tempoh iddah. Ya. Antara yang tidak terlepas juga dalam kes ini adalah Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab juga suaminya adalah Abu Al-As, juga tidak beriman. Ya. Tapi belum ada sirah ataupun riwayat yang menyatakan bahawa Abu Al-As ini akhirnya diceraikan oleh Rasulullah dengan Zainab. Tidak ada kenyataan itu. Ini berarti Abu Al-As beriman dalam tempoh iddah. Wallahu ta'ala alam lah. Ataupun walaupun Abu Al-As tidak beriman, tapi tidak ada orang yang mengahwini Zainab. Dan ada cerita yang agak romantis lah antara Zainab dan suaminya Abu Al-As. Ya. Kalau tuan-puan ada kelapangan yang lain, tuan-puan boleh cermati balik cerita berkenaan. Ya. Seterusnya, tuan-puan, kalau anda perhatikan dalam surah Al-Mumtahanah yang saya nak ajak tuan-puan tengok, adalah lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ya ayyuhalladzina amanu yang pertama ayat 1. Ya. Kemudian anda akan jumpa lagi ya ayyuhalladzina amanu pada muka surat yang kedua, iaitu ayat yang ke-10. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu pada penutup surah. Surah ini bermula dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Ini adalah panggilan yang lunak, dan ditutupi juga dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Akhirnya ini adalah panggilan yang lunak oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanding kalau sekadar disebut ya Hatib, ya, ataupun wahai ya ayyuhal fuqara minal muslimin. Contoh dalam ayat yang ke-13 ada cerita tentang orang fakir dalam kalangan orang beriman ini, mereka meminta tolong ataupun mereka bersubahat dengan orang Yahudi. Tetapi bukan lafaz itu yang disebutkan, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Apa sahaja yang tindakan yang dilakukan oleh orang yang mengucapkan syahadah, walaupun kadang-kadang tersasar, tapi sedarlah itu adalah salah satu proses yang dilalui untuk mereka ini sentiasa membangunkan iman. Jadi proses ini adalah perkara yang kita tak dapat nak elak. Setiap orang ni melalui proses. Ya. Saya jadi hari ini pun bukan berbentuk produk yang siap, ya, tapi saya melalui proses. Walaupun contoh kalau andai kata saya dilahirkan sebagai lebay, ustaz. Anak saya tidak dilahirkan dengan jawatan ustaz
serta-merta, ya. Tapi saya perlu lalui anak saya ni melalui proses, ya. Tadi ya ayyuhallazina amanu panggilan ada pada 3 ayat. Muka surat pertama ada, muka surat kedua ada dan penutup surah ada ya ayyuhallazina amanu. Ini menunjukkan keimanan itu sifatnya proses. Ada waktu kita tersasar, ada waktu kita merudum, ada waktu kita naik. Jadi jangan susah hati dan jangan kecewa sangat kalau sahabat kita ni tersasar. Kita bimbing dia, pimpin dia balik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua tuan-puan, dalam panggilan yang ada yang Allah sebutkan dengan lafaz ya ayyuhan nabi. Ayat yang ke-12. Wahai nabi, ya. Dan lafaz ya ayyuhan nabi dalam surah Al-Mumtahanah ini merujuk kepada bai'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman dan Rasulullah SAW disuruh untuk melakukan ataupun menerima bai'ah yang dilakukan oleh orang-orang wanita-wanita yang beriman. Antara bai'ah tersebut adalah jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, jangan bawa berita-berita palsu ataupun fitnah yang mereka bawa-bawa, ya. Dan janganlah menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada bai'ah, ya. Bai'ah ini disebutkan sebab apa? Sebab wanita ini kecenderungan mereka adalah banyak terikut emosi. Bila terikut emosi, ada perkara-perkara yang di luar batasan mereka lakukan. Ya, disebutkan kenapa disebutkan sifat-sifat ni. Ada kata kerana mencuri, berzina dan membunuh anak itu banyak dilakukan oleh wanita. Tapi kita kena jelaskan, itu bukan wanita secara mutlak, tapi pada zaman Nabi SAW. Ya, kerana wanita masa itu bukanlah wanita macam hari ini. Wanita ketika itu adalah wanita yang tidak berkejaya. Kebanyakannya suri rumah. Bila suri rumah, mereka ada emosi yang mereka ikutkan. Maka bila ada keadaan tertentu terdesak, mereka mencuri. Ada keadaan tertentu mereka ikutkan emosi mereka berzina. Na'udzubillah. Yang penting tuan-tuan, dekat sini mudah-mudahan wanita boleh belajar sesuatu daripada surah Al-Mumtahanah. Sekurang-kurangnya bab yang pertama, Al-Wala' dan Al-Bara'. Siapa yang kita boleh berkawan, siapa yang kita tak boleh berkawan. Kalau orang tu banyak sifat buruknya, maka mudah-mudahan kita doakan dia ni dapat keampunan oleh Allah dan dia ni berubah. Dan mudah-mudahan kita boleh maafkan kesilapan lampau dia. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa setakat inilah yang kita boleh bincang pada pagi ni. Ada kerja rumahnya tuan-puan. Kerja rumahnya mudah-mudahan tuan-puan keluarkan pengajaran sebanyak mungkin. Saya tak akan cek kerja rumah tu, ya. Dari surah Al-Mumtahanah di luar sesi kita. Saya minta sangat-sangat tuan-puan boleh baca balik dan boleh cuba keluarkan sebanyak mungkin pengajaran, ya. Pengajaran tu boleh pada anak, boleh pada kita. Kalau nak salahkan suami pun boleh juga buat pada suami. Saya serahkan balik pada Cik Syazah, ya, untuk menjadi kita pada pagi ni. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Macam-macam dapat knowledge ni Ustaz. Tak sangka juga banyak bila dicermati dengan lebih perlahan-lahan ni rupanya banyak sisipan ataupun angle yang very detail sebenarnya Quran ni nak sampaikan mesejnya kepada kita. Alhamdulillah. Sebelum tu nak tanya jika ada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya soalan, dipersilakan. Dr. Yusni ke Hafizah, Kak Fiza, Kak Mun ke, tak ada nak tanya soalan? Kalau tak ada, saya nak tanya Ustaz. Kalau macam saya pun baru perasan sebenarnya surah ni banyak mendidik berkaitan dengan emosi, di mana Allah tahu kelemahan wanita tapi Allah susun bibit-bibit, maksudnya dari sudut surah Mumtahanah ni pun diapit dengan surah yang lain yang berkaitan dengan keberanian dan sebagainya, kan. Maksudnya Allah ingin support wanita ni. Dia tahu kelemahan, memanglah Allah tahu, of course Allah tahu, kan. Tapi Allah tahu kita boleh manage dengan knowledge lah, kan. Tapi Ustaz, contoh kalau Ustaz sentuh tadi berkaitan dengan jangan sakit hati sangat, makan hati. Saya teringat ada kisah Nabi ni yang siapa saudara dia ke apa yang makan hati tu. Saya ingat tak cerita tu. Lepas tu Nabi macam marah tak nak tengok dah muka dia. Itu macam mana Ustaz? Hindun dan Wahsy. Hindun. Okey, ceritanya Wahsy yang memeluk agama Islam. Kemudian Wahsy ni lah yang membunuh Sayyidina Abbas, kan? Seingat saya macam tu. Ataupun Sayyidina Hamzah kot. Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian
daging-daging Hamzah itu diberikan kepada Hindun, Hindun makan. Saya faham gitulah, lebih kurang begitulah ya. Kalau saya salah mohon betulkan fakta ni ya. Okey tuan-puan, cara kita merawat luka ni ada beberapa cara. Yang pertama, kita maafkan. Kemudian selepas maafkan tu, apa tindakan kita tu? Adakah kita boleh bergaul dengan dia macam biasa ataupun kita berlepas diri daripada dia? Kita mengasingkan diri. Kita mengasingkan diri ni sebagai satu proses kita memaafkan. Sebab apa? Sebab kalau kita jumpa muka dia, datang balik bibit kebencian itu. Maka cara Rasulullah SAW menguruskan emosi ketika berhadapan dengan Wahsy adalah Rasulullah mengelak diri daripada bertemu dengan dia. Sebab nanti kemarahan itu akan muncul. Kebencian itu akan muncul. Sedangkan tidak berhak seorang Muslim itu benci pada Muslim yang lain. Maka atas kesadaran itulah Rasulullah mengambil tindakan itu. Kerana apa? Kerana tidak ada manusia yang bebas daripada sebarang emosi. Jadi kalau kita benci sebenci-bencinya, payah tuan-puan nak rawat tu benci tu ya. Jadi salah satu proses untuk rawat kebencian itu adalah ada yang mencadangkan untuk tidak bersemuka dengan dia. Jadi yang dibenci jangan sedih, jangan berduka. Itu adalah kita berikan masa kepada sahabat kita ni untuk hilangkan ataupun rawat kebencian tu. Bukan senang tuan-tuan untuk buang kebencian tu. Tambah lagi salah yang dia buat tu besar. Dia bakar kereta kita contohnya. Siapa boleh maafkan? Ya. Jadi untuk kita maafkan itu, kita lalui proses. Prosesnya salah satunya adalah kita tidak bersemuka. Wallahu taala alam lah. Ya. Okey, baiklah. Okey, Ustaz, mungkin dalam seminit dua Ustaz, kesimpulan yang very punchline untuk surah ni Ustaz. Rasa macam nak stop surah ni rasa macam tak puas sebenarnya. Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit lagi punchline untuk mungkin lepas ni sahabat-sahabat dalam grup ni boleh meneruskan untuk explore lagi kan, lebih mendalam macam mana Ustaz? Silakan. Okey, seperti yang saya jelaskan, surah ini berada di tengah-tengah tasbih. Ya. Dan surah tasbih ni pelik sikit tuan-puan. Tengah-tengah surah Makkiyah ada Madaniyah. Kemudian Makkiyah. Makkiyah ni syarat kepada surah yang turun sebelum hijrah. Kemudian Madaniyah pada juzuk yang ke-28 ataupun penutup juzuk 27. Bermula surah Al-Hadid sampailah beberapa surah Madaniyah. Kemudian Makkiyah balik. Kalau tuan-puan masuk surah Al-Mulk, banyaknya Makkiyah. Daripada Al-Mulk sampai surah Al-Mursalat. Ya. Jadi itu susunan yang kita boleh beri perhatian. Ya. Iaitu pembangunan ataupun perubahan ini dia bukan berlaku pada tempoh awal saja, bukan pada fasa awal. Ya. Ada orang dia nak berubah pada awal perkahwinan. Ya. Nak jadi dah berkahwin nanti nak ubah diri lah, nak kurangkan tengok Korea contoh. Ya. Kemudian rupanya tengah kita beranak, bersalin, dapat anak, ada lagi sifat-sifat jahiliah yang kita payah nak tinggalkan, datang balik. Ya? Oleh kerana perubahan itu adalah proses, maka datang lagi teguran Allah kepada wanita, ataupun walaupun ayat surah tu nama wanita, tapi ada teguran juga pada lelaki lah. Ya? Dan diiringi dengan tasbih. Tasbih itu dapat membuang tabiat-tabiat yang buruk. Ya? Tuan-tuan tengok dalam surah An-Nasr. Kemenangan yang baik itu apabila dia menang ke, dia kalah ke, dia banyak bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih ini dapat merawat tabiat-tabiat yang tidak baik. Ya. Jadi dalam surah Al-Mumtahanah, mudah-mudahan kita dapat rawat tabiat-tabiat yang kita tak dapat elakkan. Itu tabiat jahiliah ni tak sama setiap orang. Ada orang seperangai dia baran. Ya. Walaupun belajar agama, tapi baran, jenis panah. Ya, ada orang jenis prejudis kat orang. Jadi tabiat setiap orang ni tak sama. Dan tabiat ni pun berubah-ubah. Pada awal perkahwinan, tabiat kita lain. Kita banyak merajuk. Rupanya tengah dapat anak, banyak merajuk tu pada anak, bukan pada suami. Contohlah ya. Ataupun melebihkan anak daripada suami. Tabiat tu sentiasa berubah. Bila anak dah mula besar, tabiat kita dah lain. Dan ini berarti perubahan itu adalah proses. Ya. Maka kita yang satu punchline saya rasa yang kita boleh sebutkan ya. Dalam kata pujangga orang putih. Ya, sebut the only constant one in life is change.
Satu-satunya perkara yang konstan, yang sifatnya kekal ataupun fix adalah berubah. Maka tuan-puan boleh tengok ya, kita tahun ni dengan tahun lepas kita dah tak sama. Ya. Kita tahun ini dengan 10 tahun yang lepas rasa macam ngam dengan kawan sekolah menengah dulu, jumpa balik lain. Ya. Itu tandanya kita berubah banyak, dia pun berubah banyak. The only constant one in life is change. Ya. Sama juga Hatib. Ada waktu dia boleh lawan ketika itu semangat tengah membara. Tapi bila nak arah kemenangan, itu adalah fasa yang dia dah mula makin menua, makin berusia. Makin berusia, kasih sayang dan kelenturan hati tu lebih kuat. Bila kelenturan dan dia lebih banyak ramah daripada marah ataupun tegas, ya. Maka dia ambil tindakan tu. Salah ke dia buat tu? Tak. Ini tanda dia sedang melalui proses. Sama ada proses penuaan ataupun proses kematangan, ya. Dan pada akal kita akan nampak itu adalah kematangan hati lah kan. Dia boleh memaafkan keluarga dia yang mengusir dia. Tapi sebenarnya Al-Quran betulkan balik kematangan yang lebih tepatnya kalau mereka menghalau, nanti kalau mereka menang balik macam mana? Mereka akan buat jahat juga pada kamu. Jadi rasional ditambah lagi dengan benda yang lebih rasional daripada masa tu. Ya? Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Amirul Ihsan. Kiranya banyak sebenarnya yang dapat kita pelajari dalam surah ni. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus kekuatan untuk go deep lagi dan amalkan semua mesej yang Allah gazetkan dalam surah ini. Jika tiada soalan, saya kira kita sudahi di sini dahulu. Kita seminar untuk siri kedua ini. Kita apa ni? Tadi kita tak start dengan Al-Fatihah. Akhiri dengan surah Wal-As. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Saya mohon maaf ya atas kelemahan dan kekurangan.